السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Jadi kita sekarang masih lagi membincangkan tentang riwayat hidup Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang perawi yang dinyatakan oleh Imam Nawawi di dalam muqaddimahnya. Jadi sekarang kita sedang membincangkan beberapa sifat-sifat terpuji Abdullah ibn Mas'ud. Jadi hari ini kita sambung salah satu sifat yang terzahir daripada Abdullah ibn Mas'ud ialah as-sam'u wa ta'atu, maknanya mendengar dan mentaati arahan. Jadi sebagai contohnya kita baca satu riwayat daripada Ibnu Muqri. Sesungguhnya Abdullah ibn Mas'ud kana yajtani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakan min arak. Maknanya dalam satu riwayat mengatakan bahawa Ibnu Mas'ud ni dia mencari kayu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gunakannya untuk bersugi. Jadi untuk mencari ranting tersebut, maksud dia tadi naik kepada dia memanjat pokok. Cuma dalam satu riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud panjat pokok tadi untuk mengambil buah kurma kepada sahabat-sahabat ataupun kepada orang-orang yang berada di sekeliling. Jadi semasa dia sedang mengambil ranting tersebut ataupun buah kurma, kalau mengikut satu riwayat yang lain, tiba-tiba angin tadi bertiup. Maka angin tadi memperlihatkan betis Abdullah ibn Mas'ud yang amat halus tadi. Maka orang yang berada di situ tergelak kerana dia tadi terhoyong hayang ditiup angin dan kerana betisnya tadi yang amat kecil. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Atadhakuna min diqqati saqaihi والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد." Masa Rasulullah menegur kan orang-orang yang berada yang tergelak apabila melihat keadaan tersebut. Nabi berkata, adakah kamu tadi tergelak disebabkan oleh betisnya yang amat kecil, yang amat halus? Maka Nabi bersabda, Nabi bersumpah dengan nama Allah yang diriku berada di dalamnya, kedua-dua betisnya lebih berat sekiranya ditimbang daripada Bukit Uhud. Jadi Bukit Uhud tu sekiranya kita timbang, maksudnya kita pun tak tahulah berapa juta tan kan beratnya Bukit Uhud tadi. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan kaki, dua kaki ni mungkin beratnya 5 kilo ataupun 10 kilo je. Tapi Nabi SAW bagi tahu berat dua kaki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lebih berat daripada gunung Uhud yang sekiranya kita timbang tadi mungkin berada 1 juta ataupun 2-3 juta tan. Jadi macam manakah cara kita sama-sama berbincang untuk memahami bagaimanakah Nabi SAW boleh berkata sedemikian. Jadi kita boleh rujuk kepada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ibn Hibban dan Hakim. Maksudnya satu ketika Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, ajarkan kepadaku sesuatu ucapan untuk daku berzikir dan daku menyeru kamu dengannya."
Maka Allah SWT berkata kepada Nabi Musa, Qul ya Musa, katakanlah wahai Nabi Musa, la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai Allah, semua hamba-hambamu berkata perkataan yang sama. Allah tetap berkata kepada Nabi Musa, Qul la ilaha illallah. Hendaklah kamu berkata, la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Musa berkata, wahai Allah Ta'ala, aku ingin satu ungkapan yang khusus kepadaku. Kemudian akhir sekali Allah kata, wahai Musa, dan kalau semua langit yang 7 dan semua makhluk yang berada di dalamnya, dan sekiranya bumi yang 7 lapis ni, maksudnya bumi 7 lapis ni termasuklah dengan gunung Uhud dan apa segala gunung, banjaran titiwangsa, segala gunung dekat dunia ni, fi kaffatin berada pada satu piring neraca, wala ilaha illallah fi kaffah, dan lafaz la ilaha illallah pada sebelah lagi neraca yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka lafaz la ilaha illallah tadi lebih berat daripada segala-galanya. Jadi kita faham daripada sini, maksudnya lafaz la ilaha illallah, maksud ungkapan la ilaha illallah tadi dia mempunyai beratnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila lafaz la ilaha illallah tadi lebih berat daripada langit dan bumi, maka kita kena faham sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka ialah orang yang paling banyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi sebagai contohnya Imam Sanusi. Maksud Imam Sanusi ni ialah penulis kitab Ummul Barahin. Ummul Barahin yang menjadi asas kepada akidah Ahli Sunnah. Sifat 20 yang kita belajar tu berasal daripada kitab Ummul Barahin yang ditulis oleh Imam Sanusi. Jadi Imam Sanusi setelah dia membincangkan sifat 20, sifat wajib kepada Allah, sifat wajib kepada Rasul, akhir sekali Imam Sanusi menutup kitab ni dengan satu ayat. Imam Sanusi berkata, fa'alal aqili, maka wajib kepada orang yang berakal, an yukthira min zikriha, memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Dan dalam tu dia sebut Muhammad Rasulullah, mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman, maksud dengan menghadirkan semua akidah-akidah iman yang terkandung di dalam lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kita tengok Imam Sanusi, dia kata, kamu banyakkanlah mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi, sehinggalah lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi tamtazija sebati, maksudnya meresap ataupun dipanggil bercampur dengan kesemua makna-maknanya, dan bercampur tadi tu bilahmihi wa damihi, dengan darah dan dagingnya. Okay, jadi sekarang ni Imam Sanusi dia memberitahu bahawa ungkapan la ilaha illallah tadi lebih berat daripada langit dan bumi. Tetapi sekiranya kita sebut di lidah semata-mata dalam bilangan yang sedikit, maka dia tidak meresap kepada anggota badan kita yang mendengar lafaz tersebut. Maka dia memerlukan kepada ulangan. Satu Imam Sanusi kata, ayyuksirah, hendaklah memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah, la ilaha, sehinggalah lafaz la ilaha tadi sebati dengan darah daging yang tuan yang menyebut lafaz la ilaha illallah. Okay, jadi sekarang ni kita dah maklum, lafaz la ilaha illallah lebih berat daripada segala langit dan bumi. Dan apabila lafaz tadi dah sebati di dalam diri manusia, maka manusia tu daripada segi rohani ni lebih berat daripada segala yang berada di langit dan di bumi. Jadi apabila Nabi kata sesungguhnya betis, 2 betis Ibnu Mas'ud tadi, yang dipenuhi dengan zikrullah, kan, yang dipenuhi dengan kerohanian lafaz la ilaha illallah, lebih berat daripada Uhud sekiranya timbang. Nabi tak kata sama berat dengan Uhud, kan, tapi Nabi kata lebih berat, kan, asqalu fil mizan, lebih berat sekiranya ditimbang daripada Jabal Uhud. Sebab Jabal Uhud tu yang senang difahamlah di zaman itu, kan, maksudnya lebih berat daripada segala saja apa yang di dunia ni. Kerana diri ni tadi membawa lafaz la ilaha illallah. Jadi itu pujian kepada Nabi, pujian Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah ibn Mas'ud yang amat mentaati arahan, kan, maksudnya arahan panjat pokok, dia pun panjat pokok, arahan cari kayu, dia pun cari kayu, arahan ambil buah, dia pun ambil buah. Itu ketaatan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan satu lagi fadilat Abdullah ibn Mas'ud yang diriwayatkan ialah dia tadi ialah satu orang manusia yang mustajabud doa, kan, antara manusia yang Nabi SAW mendoakan kepadanya agar doa ni dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diriwayatkan pada satu Abdullah sendiri mencerita, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menceritakan tentang diri dia. Satu ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar melintas di sebelahku.
Daku pada ketika itu sedang duduk memuji Allah, mengagungkan Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, Nabi semasa tengah berjalan tadi, dia memandang kepada Ibnu Mas'ud, sal tu'ta. Nabi cakap daripada jauh. Maksudnya Nabi cakap daripada jauh, yang dengar tu Abu Bakar dan Umar saja radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Mas'ud sendiri pun tak dengar. Nabi kata daripada jauh, yang didengari oleh Abu Bakar dan Umar, sal tu'ta. Maksudnya pada ketika itu, sal, kamu mintalah apa saja yang kamu kendaki, tu'tahu, nescaya Allah Ta'ala akan memberikannya. Jadi apabila Nabi dah cakap sedemikian, itu ialah satu berita gembira. Maksudnya Nabi menceritakan tentang Abdullah ibn Mas'ud diberikan kurniaan bahawa apa saja dia minta pada ketika tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memustajabkannya. Jadi apabila ada satu berita gembira yang berlaku kepada sahabat kita ataupun kepada kawan kita, maka kita dapat melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia yang paling awal sekali. Kan besok pagi ni dia bekerja-kerja berjumpa dengan Abdullah ibn Mas'ud. Dia berkata, wahai Abdullah ibn Mas'ud, ketahuilah semalam Rasulullah telah berkata, apa saja mohonlah kamu pada masa tersebut, nescaya Allah akan memustajabkannya. Jadi itu ialah menyampaikan berita gembira kepada sahabat agar sahabat tadi gembira. Dan itulah satu ibadat yang agung, menyampaikan berita gembira kepada seseorang. Dan ibadat tersebut didahului oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari itu kemudian kan baru datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang beritahu kepada Abdullah ibn Mas'ud, Nabi semalam memuji kamu. Kan Nabi kata, kau doalah apa saja, nescaya Allah Ta'ala akan mustajabkan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai Umar, sesungguhnya tadi Abu Bakar dah datang dulu dah. Maka Sayyidina Umar pun berkata, yarhamullahu Abu Bakrin. Moga-moga Allah merahmati Sayyidina Abu Bakar. Mas tabaqna li khairin qad illa sabaqani ilaih. Kami tak bekerja-kerja kepada sesuatu kebaikan, melainkan dia dah mendahului kami semua. Innahu kana sabbaqan lil khairat. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah orang yang amat berlumba-lumba dalam membuat kebaikan. Kemudian Abdullah berkata, sesungguhnya aku dah semayang bertahun-tahun. Tidaklah aku semayang fardu dan tidaklah aku semayang sunat, melainkan aku akan berdoa setiap kali selepas semayang, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Wahai Allah Ta'ala, aku mohon daripadamu keimanan yang tidak berpatah balik, wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak putus, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khulud. Maksudnya Abdullah ibn Mas'ud nak bagi tahu, inilah doa yang dia dah amalkan bertahun-tahun setiap kali selepas semayang. Jadi dia doakan, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku mohon daripadamu keimanan yang tidak berpatah balik. Maksudnya iman yang tidak dicampurkan dengan murtad dan seumpamanya. Kemudian dia mohon nikmat yang tidak binasa, dan dia memohon agar diberikan murafaqah atau duduk bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khulud, pada syurga yang paling tinggi sekali. Tadi tu dia kata, aku doa tu semalam semasa Nabi Muhammad sedang lalu tadi, itulah doa yang sedang aku baca. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, fa ana arju an akuna qad da'awtu bihinnal barihah, dan aku harap moga-moga semasa Nabi kata apa saja yang kamu minta nescaya Allah Ta'ala akan mustajabkan, aku mohon agar itulah doa yang aku baca semalam dan Allah Ta'ala akan memperkenankan doa aku. Jadi apabila Nabi kata sal tu'tah, dari itu itulah pemberitahuan Nabi kepada sahabat-sahabat bahawa Abdullah ibn Mas'ud ialah orang yang sekiranya meminta apa saja perkara daripada Allah, Allah Ta'ala akan mustajabkannya. Kemudian kita pindah kepada perjuangan ataupun jihad Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, apabila mereka membincangkan tentang riwayat hidup sahabat, mereka akan membincangkan sahabat-sahabat tadi bersama-sama Nabi di dalam peperangan. Adakah seluruh peperangan bersama Nabi ataupun separuh daripada peperangan bersama Nabi, dan sekiranya mereka tidak hadir, mereka akan nyatakan apakah peperangan yang tidak mereka hadiri bersama Nabi SAW dan apakah alasan atau sebab tersebut. Dan apabila kita bincangkan tentang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, maka ulama sirah berkata, syahida Uhudan wal Khandaqa wal masyahida kullaha. Maksudnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menghadiri semua perang Badar, Uhud, Khandaq, dan kesemua peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah faedah mereka menceritakan tentang sahabat menghadiri perang ni?
Sebab menghadiri perang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kemuncak persahabatan. Maksudnya kemuncak bersama-sama tadi. Maksudnya sebagai contohnya apabila guru dia ajak anak muridnya bersama-sama untuk makan. Jadi ramai yang datang makan. Sebab makan tadi seronok. Kemudian contohnya guru tu dia ajak mari kita bersama-sama kan pergi berkelah. Apa ramai pergi kan sebab berkelah tadi seronok. Kemudian guru tu dia ajak mari kita bersama-sama solat berjemaah. Masa tu kita kena melawan nafsu tadi. Kan sebab solat jemaah tadi perlu kepada keluar daripada rumah, datang berjemaah pagi 5 hari sekali. Lepas tu tiba-tiba datang pula arahan. Mari kita bersama-sama berhijrah. Lagi berat arahan tersebut. Kan maksudnya meninggal, maksudnya yang berjemaah tadi tu nak meninggalkan nafsu, nafsu tidur, kan nafsu nak duduk di rumah, nafsu seronok di katil. Kemudian datang arahan hijrah pula. Tinggalkan harta benda, tinggalkan kampung halaman. Jadi akhir sekali Nabi ajak, wahai sahabat-sahabatku, marilah kita bersama-sama menghadap kematian. Jadi itulah yang dipanggil sebagai menghadiri peperangan bersama Rasulullah SAW. Maksudnya menghadiri peperangan bersama-sama Rasulullah ialah kemuncak bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat yang boleh hadir bersama-sama dengan Nabi SAW, itulah tanda keagungan mereka. Sebab kita maklum, apabila Nabi panggil pergi berperang, maka pergi berperang hukum ni ialah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya sekiranya ada sekumpulan yang dah pergi, maka gugur tuntutan daripada yang lain. Jadi apabila fardu kifayah, dia masih ada pilihan. Jadi siapa yang pergi menghadiri semua peperangan dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu menunjukkan yang dia tadi amat mengambil berat. Maksudnya dia mendahulukan fardu kifayah bersama-sama Nabi SAW menghadiri perang, mengatasi segala keperluan yang lain. Jadi semata-mata apabila dia ceritakan Abdullah bin Mas'ud menghadiri semua peperangan Nabi Muhammad SAW, maka itu sendirilah tanda bahawa mereka tadi amat berkorban bersama-sama Nabi, meninggalkan segala-galanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan dinyatakan juga apabila berlakunya perang Uhud, kan, maksudnya apabila berlaku kacau bilau dalam tentera tersebut dan sebahagian daripada sahabat naik kepada bukit, sebahagian daripada mereka berpatah lari ke belakang. Jadi Ibnu Abbas berkata pada ketika Uhud, pada ketika ramai sahabat yang masing-masing dalam keadaan tertentu, tinggal 4 orang yang bersama-sama dengan Nabi SAW. Ahaduhum Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan salah seorang yang bersama-sama Nabi pada ketika itu ialah Abdullah bin Mas'ud. Dan kita dah maklum perang Uhud dari itu dihadiri oleh hampir 700, kan, asalnya 1000 orang sahabat. Jadi apabila dah balik, tiba-tiba Nabi keluar ke satu arahan. Nabi kata kita kena keluar balik semula untuk untuk menghadap tentera musyrikin kafir Mekah ni yang nak datang patah balik. Maksudnya apabila kafir Mekah tadi selepas perang Uhud, apabila mereka dah separuh jalan, mereka kata kenapa kita patah balik? Mengapa kita tak teruskan saja masuk menyerang kota Madinah? Jadi mereka dapat idea macam tu, jadi mereka cuba patah balik. Jadi Nabi memanggil sahabat-sahabatnya, kan, siapa yang menghadiri Uhud, maka aku panggil untuk kita keluar semula menghadapi, untuk menghalang kemasukan tentera-tentera kafir Mekah tadi kepada Madinah. Jadi keadaan patah balik dan patah balik semula ini adalah keadaan yang amat berat. Maksudnya yang dalam Quran dinyatakan mereka-mereka yang menyahut seruan Nabi dan seruan Allah dan Rasul, setelah mereka tadi ditimpa dengan luka di badan. Maksudnya kecederaan yang amat sangat. Maksudnya perang Uhud tu dah cedera dah. Kemudian apabila balik penat, tiba-tiba Nabi panggil lagi sekali. Itulah ujian kepada sahabat, kan. Dari apabila Nabi panggil tadi tu, dinyatakan dalam hadis bahawa terdapat 70 orang ataupun hampir 80 ke 70 orang sahabat yang patah balik ikut bersama Nabi SAW sehingga sampai kepada satu kawasan Hamra al-Asad. Mereka duduk di sana 3 hari. Kemudian Allah campakkan ketakutan di sisi kafir Quraisy, mereka tak jadi, dia patah balik. Kemudian Rasulullah balik semula ke Madinah. Jadi antara orang yang patah balik bersama-sama dengan Nabi Muhammad ialah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksudnya amat dia tadi taat bersama-sama dengan Nabi SAW di mana saja Nabi pergi, kan, walaupun amat susah keadaan tersebut, maksudnya kita dah penat, kan, bawa habis perang, kan, dengan cedera lagi, tiba-tiba panggil balik semula, keluar nak pergi perang balik semula. Jadi tinggal 70 orang saja yang boleh sempat keluar. Dan terakhir sekali kita bincangkan tentang keilmuan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Masa kita maklum Abdullah ibn Mas'ud ni dia terkenal
dalam dua bidang. Pertama ni ialah Al-Quran. Dan yang kedua ni ialah ilmu fiqh. Jadi daripada sudut Al-Quran tu, sebagai contohnya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, aku mengambil 70 surah secara langsung daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terus membacakan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksudnya tiada perantaraan. Dan Nabi juga berkata, hendaklah kamu, Nabi kata kepada sahabat-sahabatnya, istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Carilah bacaan Al-Quran dari 4 orang sahabatku. Pertamanya Abdullah ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal dan Salim maula Abi Hudzaifah. Dan dalam hadis lain Rasulullah berkata, man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil falyaqra qira'ata ibni ummi abd. Maksudnya Nabi kata, siapa yang nak baca Quran ghaddan kama unzil, segar seperti mana Quran tadi diturunkan, maka bacalah dengan pembacaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi maknanya yang paling dekat bacaan dengan Jibril ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada segi sebutan, kan, daripada segi panjang, pendek, nada, intonasi dan semua, yang paling dekat ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang Nabi nak bagi tahu, yang paling dekat bacaan dengan Jibril ialah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan sebagai penutupnya, Abdullah ibn Mas'ud dia sendiri berkata, kana rajulun minna idza ta'allama 10 ayatin min kitabillah la yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Jadi ini panduan yang Abdullah ibn Mas'ud bagi tahu kepada kita. Dia kata kami zaman dulu, dia kata, apabila seorang belajar 10 ayat saja daripada Al-Quran, mereka tak akan tambah lagi ayat-ayat yang lain sehinggalah mereka mengetahui kesemua makna 10 ayat tersebut. Dan mereka mengetahui macam manakah cara nak beramal dengan 10 ayat tersebut. Jadi ini ialah cara bagaimana sahabat-sahabat mempelajari Al-Quran. Kerana Al-Quran ialah satu-satunya teks yang berada di zaman mereka, kan, satu-satunya kitab yang berada di zaman mereka. Dan mereka baca Al-Quran tadi dengan bentuk pengajian. Dan mereka tadi memahami. Suatu Nabi kata, siapa yang paling banyak membaca Quran, maka orang itulah yang layak menjadi imam. Jadi dimaksudkan yang membaca Al-Quran di zaman Nabi SAW, dia bukan semata-mata baca. Baca merujuk kepada amalan dan kefahaman. Dan itu yang dinyatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Jadi sekiranya kita hari ini, kan, maksudnya kalau kita boleh menghafal Al-Quran, kan, ataupun kita boleh membaca Al-Quran dengan berlagu, kan, ataupun sekarang ni bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, kita rasa kita khatam sekali atau khatam 2 kali, maka jangan sekali-kali terlintas di dalam diri kita, kan, syaitan menghasut kepada kita, kamu ni lagi bagus daripada sahabat-sahabat Nabi, kan, kamu ni lagi bagus daripada tabi'in, kan, lagi bagus daripada tabi'in, kan. Masa itulah kejahilan yang amat sangat, kan. Mereka bukan semata-mata menghafal, tetapi mereka memahami dan dikata mengamalkan Al-Quran tersebut. Dan kita mungkin hari ini kita boleh menghafal surah-surah yang kita hafal, tapi kefahaman, bagaimanakah kita nak mendapat kefahaman tersebut dan pengamalannya lebih lagi susah sekiranya tiada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya ialah Ibnu Mas'ud ni dia terkenal, kan, dengan ilmu fiqh, sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ini. Daripada Ibnu Mas'ud itulah turunnya ilmu fiqh yang sampai kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Dan yang akhir sekali kita bincangkan tentang kewafatan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksudnya apabila Abdullah ibn Mas'ud sakit, kan, sakit yang membawa kepada meninggal dunia, dia diziarahi oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Uthman bertanya, kan, apakah sakit apa ni, dia kata, kan, sakit apa ni sekarang ni. Jadi Abdullah Mas'ud dia kata, aku ni sakit dengan sebab dosa aku. Maksudnya aku sebab dosa aku ni lah aku tadi ditimpa dengan sakit ni. Kemudian Uthman bertanya lagi, apakah yang kamu kehendaki? Kan, kamu nak apa-apa kurniaan ke, nak apa-apa ke? Maka dia kata, tak ada, aku hanya nak ashtahi rahmat Rabbi. Pada saat ni aku hanya fikirkan ialah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku, agar aku tadi mati dalam keadaan beriman. Lepas tu Sayyidina Uthman tanya lagi, nak kami panggilkan doktor ke, orang berubat ke? Abdullah bin Mas'ud berkata, at-tabibu amradani. Tu doktor tu sendiri yang menyebabkan aku sakit sekarang. Betul lah sekali Uthman bin Affan tanya,
Tidakkah kamu ingin kan aku bagikan kurniaan-kurniaan harta untuk kamu wariskan kepada anak-anak kamu? Jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, la hajatalahun nabih. Semua ahli keluarga ku tak ada berhajat pun kepada harta-harta ni. Qad abartuhunna an yaqra'na surat al-waqi'ah. Aku telah mengarahkan kepada mereka untuk membaca surah waqi'ah. Kerana Nabi, dia kata aku mendengar Nabi bersabda, siapa yang baca surah waqi'ah, maka dia tidak akan ditimpa kesusahan selama-lamanya. Dan terakhir sekali, satu orang lelaki datang bertemu dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian orang tadi berkata, semalam aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Nabi berada di atas mimbar yang tinggi dan kamu berada di bawah mimbar tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata, Ya Ibn Mas'ud, halumma ilayya. Maksud Nabi SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, datanglah kepadaku. Falaqad jufita ba'di, sesungguhnya kamu telah dijauhkan setelahku. Maksudnya dah panjang sangat masa kan, antara kewafatan Nabi SAW dengan Ibnu Mas'ud tadi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, Allah antara ayatahu. Maksudnya demi Allah, adakah kamu tadi kamu benar-benar melihat mimpi tersebut? Maka orang tadi berkata, betul, kan, aku memang betul-betul melihat mimpi tersebut. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, tolonglah, dia kata, jangan keluar daripada Madinah ni sehinggalah kamu semayangkan ke atas jenazahku. Nah, kemudian selepas tu, dia kata beberapa hari selepas tu meninggal Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan orang yang mimpi tadi ialah salah seorang yang solat ke atas jenazah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan terakhir sekali, apabila berita kewafatan Abdullah ibn Mas'ud disampaikan kepada salah seorang sahabat yang agung, iaitu Abu Darda radhiyallahu anhu, maka Abu Darda dia berasa amat sedih dan dia berkata, ma turika ba'dahu misluhu, tidak lagi ada kan sesiapa lagi selepas kematian yang sama dengan keadaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kita maklum ilmu Nabi Muhammad SAW tadi, kan, ilmu yang zahir yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW diwarisi oleh, maksudnya disebarkan oleh dua orang sahabat yang agung, kan. Pertama ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan yang kedua ialah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan apabila meninggal dunia saja Abdullah ibn Mas'ud, maka Sayyidina Abu Darda berkata, tak ada lagi dah orang yang sama sepertinya, kan, yang amat mahir di dalam Al-Quran, yang amat mahir di dalam fiqh. Dari itulah pujian, kan, ataupun berita yang disampaikan kepada Abu Darda tentang kematian salah seorang yang, maksud mereka sahabat-sahabat memuji, kan, sesama sendiri. Maksudnya tak ada hasad dengki sesama sendiri, dan itulah penyakit yang paling susah yang nak dibuang, kan. Maksudnya mengiktiraf orang sezaman. Maksud kalau macam kita hari ni, kita nak mengakui, oh, Imam Syafi'i agung, kan, kita nak mengakui Imam Ghazali agung, itu mungkin senang, kan, sebab orang tu memang dah tak ada. Tapi kita nak mengakui orang yang berada di zaman kita ni, orang ni bagus, orang ni hebat, orang ni alim, orang ni faqih, orang ni berilmu, sekiranya siapa yang boleh memuji orang yang berada di zamannya, maka itulah tanda orang tersebut terselamat daripada hasad dengki, kan, terselamat daripada al-ghil, kan, maksudnya dengki yang tersimpan di dalam hatinya terhadap ahli zamannya. Dan itu semua penyakit-penyakit tersebut tiada di sisi sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itulah Abu Darda memuji. Dia kata memang tak ada lagi dah orang macam ni dah, kan. Apabila mati saja Abdullah bin Mas'ud, dia kata memang tak ada lagi dah dilahirkan manusia seperti ini. Jadi moga-moga kita mendapat kemanfaatan dan keberkatan, panduan dan pengajaran, kan, supaya kita mengetahui, kan, bahawa sahabat-sahabat Nabi tadi berjuang bersungguh-sungguh, kan, mereka tadi berkorban harta, tenaga, masa semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan agama Islam. Jadi moga-moga kita dapat mempelajari walaupun sedikit apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kan, belajarlah agama tadi. Sekali-sekali kita ada masa, kita ada peluang, belajarlah dengan tujuan beramal. Moga-moga kita dapat sedikit warisan yang ditinggalkan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana sama-sama dapat menyempurnakan riwayat hidup Abdullah ibn Mas'ud. Dari segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua.